Fasaqatu, lalu dengan makbulnya doa tadi, Allah goncangkan gunung itu. Semua tentera dahulu balang ni bergelimpangan jatuh ke bawah dan mati. Ini makbul doa budak ni. Doa kita ketika dalam keadaan tertekan, orang perempuan dalam keadaan tertekan, biar kita tu ingat Allah. Kadang-kadang orang perempuan, abang, dia ingat suami dia dulu. Tak apa, abang tak salah, tapi biar kita ingat Allah dulu, baru telefon abang. Kan? Kadang-kadang kereta aksiden ke, langgar bumper orang kan, abang saya, ya Allah, ya Allah, biar Allah dulu. Orang yang datang kuliah ni tak apalah, dia ingat Allah dulu. Pakcik ke apa ke, biar kita ingat Allah. Yang nutq, yang terkeluar itu Allah. Sebab itulah kita kena biasakan apa-apanya, ya Allah, ya Allah, biar duduk di mulut. Tengok sesuatu menakjubkan, subhanallah, masya Allah, terkejut, Allah akbar. Kalau kadang-kadang kita undur pak kena pasu bunga ke bawah, Allah akbar, biar Allah. Ada orang di bibir mulut dia maki hamun. Tak payahlah saya sebut contoh tu kan. Bukan saja bahasa Melayu, bahasa orang putih pun mencarut maki hamun ke bahasa Inggeris. Jadi sebab dia dah terbiasa, dia tak keluar Allah. Kadang-kadang terkejut tengok apa, OMG. OMG. Itu sebab selalu duduk Facebook, OMG. Lagi teruk, ya ampun. Patutnya ya Allah, biasa terkeluar, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ada masalah, Allah, dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bergegar gunung tadi, jatuh ulu balang, mati. Budak ini nyok balik ke istana. Balik ke istana. Tuanku tengok, kau hidup lagi, mana pergi orang lain? Allah Ta'ala dah selesaikan mereka. Tuanku jawab. Lalu sekali lagi tuanku panggil hulu balang lain, jangan bawa ke gunung, bawa budak ini ke tengah lautan. Sampai kat tengah laut, di tengah-tengah laut buat apa? Bagi makan jerung. Jangan lagi, offer dulu, runding dulu. Macam mana? Nak tak? Bagi keistimewaan. Kalau dia terima, bagi peluang. Kalau dia tak terima, tolak dia kat tengah laut, bagi makan kat jerung. Sekali lagi, dalam perjalanan kapal ini, apabila masuk ke tengah laut, budak ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, aku serahlah pada kau dia orang ni, kau buatlah apa yang kau nak buat. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Dengan kuasa Allah, datang goncang, datang tsunami lah kita hari ni, digoncangkan, lalu kapal itu karam, semua mati. Budak ini berenang ke tepian pantai, nyok balik ke istana balik. Dia tak lari. Dia tak lari. Balik. Tu aku kata, mana pergi orang lain? Allah dah settle dia orang, tu aku. Tu aku semakin desperate, semakin tertekan. Bila tertekan, budak ni nampak dia tension sangat. Budak ni tanya, dia bagi tahu, dia kata apa? Tu aku dia kata apa? Faqala innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka. Budak dia kata, tu aku nak bunuh saya ke? Ya. Tu aku tak boleh bunuh saya, melainkan buat apa yang saya suruh. Buat apa? Kita tengok orang desperate. Orang desperate dia akan buat apa saja. Dia akan guna apa saja, Bangla ke Nepal ke apa, dia guna semua. Kan? Bila desperate, dia akan buat apa saja. Dia tak ingat dah bahawa yang dia buat itu merosakkan dia nanti. Tu aku buat yang saya suruh dulu. Apa dia bagi tahu? Budak ni kata, tuanku kumpulkan penduduk negeri ni di suatu padang yang luas. Tuanku ikat saya tempat tinggi sikit. Tuanku ambil anak panah. Tuanku baca Bismillahirabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak. Ghulam ni budak kan. Tuanku baca, tuanku panah saya. Tuanku ni cepat-cepat buat. Keluar keliling, surat rasmi, buat announcement kat TV, radio, semua kumpul orang ramai-ramai. Lalu diikat budak itu fi jiz'in nakhlah, di umbi pokok kurma sikit, agak tinggi, jadi orang nampak lah. Lalu tuanku baca dengan kuat, Bismillahirabbil Ghulam. Dia pun panah. Bila panah, kena fi sadrihi, kena kat sini. Budak itu pegang, lalu budak itu pun mati. Bila budak ni mati, tuanku pun beres, settle dah.
Settle dah kerja aku, mati dah, selesai dah urusan. Seronok dah tuanku. Inilah pemikiran taghut. Mereka fikir bila mati seorang tokoh, habis dah Islam. Tak. Islam dijaga oleh Allah. Mati seorang tokoh, ada 10 lagi Allah Ta'ala hantar ganti. Mati seorang ulama, ada lagi orang lain lagi. Mati seorang ni, Allah Ta'ala yang hantar. Allah yang jaga agama. Dan alangkah baiknya kalau kita semua duduk dalam kumpulan-kumpulan yang Allah jadikan pendukung agama. Mati seorang, akan ada tokoh, akan ada pendukung. Mati pendukung, akan ada pendukung lain lagi. Itulah Islam yang dijaga oleh Allah. Lalu mati budak ni tuan aku, beres, selesai dah kerja aku. Rupa-rupanya orang ramai di padang yang luas tadi tengok peristiwa tu, masing-masing berkata, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman pada Allah, kami beriman pada Allah. Sebab dia tahu cerita. Naik gunung tak mati, pergi tengah laut tak mati, sembuh orang boleh sembuh. Tiba-tiba baca dengan nama Tuhan budak ni mati. Maka mesti Tuhan budak ni hebat. Lalu kami beriman. Tuanku tadi seronok dah. Adalah orang kanan dia datang bagi tahu, tuanku, perkara yang sangat dibimbangi oleh tuanku sekarang sedang berlaku. Apa dia? Sebab apa tujuan tuanku bunuh budak ni? Tujuan apa bunuh? Tujuan supaya pengaruh dia tidak tersebar ramai. Tapi yang tuanku bimbang dah berlaku. No, semua yang datang kat padang tu dah beriman semua dah. Semua dah isi borang dah. Semua dah beriman dah. Tuanku buat macam ni, rupanya backfire. Inilah kerja Allah. Inilah perancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hikmah di sebalik perkara yang tidak kita sedari. Orang beriman dia melihat hikmah, lalu beriman dengan semua. Tuanku kata, ya, dia orang dah ikut budak tu. Tuanku ni keluar arahan. Ini berat lagi. Tuanku kata, gali parit. Gali parit. Nyalakan api dalam parit. Panggil seorang-seorang. Kalau nak beriman, humban dalam api. Panggil seorang, humban dalam api. Panggil seorang, humban dalam api kalau dia nak ikut Tuhan budak ni. Dan seorang demi seorang, orang beriman dihumbankan ke dalam api di parit tadi. Inilah penghuni-penghuni parit yang digelar dalam bahasa Arabnya Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Penghuni Ukhdud ni parit. Penghuni-penghuni parit. Inilah orang-orang beriman yang kerana iman dia dihumban dalam api. Yang jahatnya, hulu balang raja ni bukan saja dia ugut, dia tolak dalam api. Mereka duduk di tepi-tepi gigi parit ni, mereka bergembira melihat orang diseksa. Ni jahat golongan ni. Dia tolak orang bergelepar kesakitan tu, dia berseronok. Ini yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Ini yang disebut dalam surah Al-Buruj ayat nombor 5, 6 gitulah, saya tak ingat. Tapi bermula dengan qutila ashabul ukhdud, dibunuh penghuni-penghuni parit. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika itu hulu balang raja tadi duduk kat tepi parit. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka menyaksikan seksa orang-orang terseksa ni. Seronok duduk kat tepi parit tengok orang terseksa. Memang puak-puak ni kerja dia tengok orang terseksa, orang terpisah, suami isteri, keluarga mereka, seronok tengok diseksa. Mana Tuhan kamu? Mana Allah boleh tolong kamu? Panggillah Allah. Ini perangai golongan macam ni. Mereka menyeksa. Di kalangan yang ramai itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang ibu. Datang seorang ibu yang dukung baby. Jahat tak jahat dia orang ni, dia ambil baby dulu, nak tolak, nak lontar dalam api depan ibu. Sebagai seorang ibu mana tak sayang pada anak. Dan kadang-kadang orang perempuan kena ingat, kadang-kadang banyak ujian kita boleh lalui, tapi bila ujian berkait dengan anak, ada orang yang tewas. Nak buat macam mana ustaz? Anak saya ni sakit teruk, saya dah berubat kat sini tak boleh. Saya nak try je ni yang pakai jubah kuning kepala botak ni. Jadi tak apalah, bomo-bomo untuk Sami pun ustaz, saya dah cuba yang lain banyak, saya nak try yang ni. Orang kata okey, saya tak percaya pun, saya nak try lah. Ada berlaku macam tu.
Dia boleh dah hadapi dugaan lain, tapi bila berkait dengan anak dia jadi tewas. Bukan bab sakit sajalah, banyak perkara lain. Jadi ibu ini yang dukung baby beriman pada siapa? Allah. Tegas. Tapi bila hulu balang raja tadi ambil baby nak lontar dalam api, dia jadi rak-rak balik. Dia jadi benda dia jadi confused balik. Dia jadi goyang. Goyang. Confused tu bahasa Terengganu. Goyang, dia goyang balik. Dia macam mana ni? Sebab budak nak kena tolak dalam api. Lalu ketika itu bila orang nak ambil anak, beriman pada siapa? Dia tak sebut dah Allah. Ketika itu dengan kuasa Allah, allazi antaqa kulla syai', Allah yang berkuasa membuat segala perkara boleh bercakap. Allah jadikan baby ni bercakap. Ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq. Rasulullah sebut, wahai ibuku, sabar, sesungguhnya mak berada di atas jalan yang benar. Bila dengar baby bercakap, mak dia pun peluk. Allah Tuhanku, nak buat apa buatlah. Lalu ditolak kedua-dua anak dan baby ni ke dalam api. Lalu mereka dilihat mati terbakar di situ. Yang terakhir saya nak sebut sedikit kesimpulan yang dibuat oleh Asy-Syahid Said Qutb. Said Qutb buat kesimpulan peristiwa ini.